Saya tak terima kasih. Walaupun ada perjumpaan sorok di sini, tapi masih ramai yang datang. Dan menunjukkan bahawa ada kebangkitan rakyat. Ya. Saya baru sampai dari Bali dan Jakarta. Presiden SB Yudhoyono, Presiden Indonesia, minta saya menemui beliau dan beliau nak tahu perkembangan semasa, termasuk dakwaan kita tentang penipuan pilihan raya yang berlaku di Malaysia. Saya jelaskan ini karena nanti orang kata Anwar nak guna negara jiran. Tidak. Saya diminta hadir, diundang oleh Presiden SBY Indonesia. Apa maknanya? Dunia memerhatikan saya. Sebab apa Presiden minta saya lapor? Dia tak campur. Tetapi dia kata dia ini demokrat. Dia tak mau suatu hal yang curang yang nyata berlaku depan mata dia. Jadi yang disebut di sana kecurangan pemilu, kecurangan pemilihan umum, pilihan raya yang berlaku. Jadi saya bagi pihak Pakatan Rakyat kemukakan kepada dia dan menyatakan bahawa kita terima keputusan kalau keputusan itu benar. Ini yang seperti mana disebut oleh Mak Sabu tadi. Ya, dia kata kok nggak bisa cinta kekal, cinta dakwah. Takkan dakwah kekal pun tak kerti beli. Dia kata kok Indonesia beli semua. Indonesia 100 juta pengundi, tak ada masalah dakwah kekal. SPR ada masalah kerana memang dari awal SPR niat nak tipu rakyat Malaysia. Saya percaya TV3 lah utusan dalam hari-hari akan datang ini akan peralatkan isu ini, saya tak peduli. Tapi yang penting apa? Presiden Republik Indonesia memanggil saya sebagai negara sahabat. Dan dia beritahu, kata dia, saya Pak Anwar, malam tadi saya menelpon Pak Najib, beritahu saya berhasrat menemui Pak Anwar kerana dia juga bersama dalam Pakatan Rakyat. Najib diam. Jadi dia undang. Sebab hak dia kata ketua pembangkang Australia dia boleh jumpa. Takkan ketua pembangkang di Malaysia tak boleh jumpa. Tapi yang sebenarnya dia tahu bahawa Pakatan Rakyat 51% dukungan rakyat, BN UMNO 47%. Kata Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Turki, bila telefon saya selepas keputusan, dia kata, Anwar, Pakatan Rakyat 51%. Dia kata, yes, Prime Minister. UMNO BN Dato' Najib 47%. Saya jawab, yes, Prime Minister. Jadi bagaimana yang 47% angkat sumpah? Saya kata Malaysia boleh, dia Prime Minister. Jadi aneh. Kata orang Indonesia ini, bingung mereka. Tetapi yang parah, sebab orang Indonesia mengikuti perkembangan media ya, di Jawa dan tempat-tempat lain, itu mereka merasakan kecurangan itu melampau, istilahnya. Dia curangnya penipuan, curangnya itu sudah melampau. Kalau di Indonesia, kata mereka, ini orang sudah bangun berontak. Kalau di Indonesia terang-terang penipuan. Ya, sudah Mas Sabu dia cakap kalau gurau CIMB terang-terang. Ribu pengundi di Pekan, kawasan Tun Najib, orang Kampuchea. Di Langkawi, orang Myanmar. 2.800 pengundi. Ada dalam foto video beratur orang-orang Bangla. Tanya nama apa? Kadir Khan. Dari mana? Sana. Mau pergi mana? Vote. Kamu orang mana? Malaysia. Bila datang? Tahun lalu. Mana kerja? Sana kilang. Nyanyi lagu negaraku. Apa? Nyanyi lagu negaraku. Apa? Itu yang menjadi penyokong UMNO setiap. Jadi saudara, mana ada negara boleh izinkan perkara begini? Siapa yang izinkan? SPR. Untuk siapa? Untuk
BN. Sudah orang tanya, tapi Datuk Mayakub Menteri Besar Kelantan kat sumpah, Tan Sri Khalid kat sumpah, Lim Guan Eng kat sumpah. Pasal bawah pasal apa kita terima keputusan itu? Saya kata siapa perhatikan. Kalau ada bukti di Pulau Pinang, termasuk di Perempatan Pau, ada penipuan, undi semula, saya tak kisah. Tapi yang ini SPR, dia tak tipu bagi pihak untuk membantu Lim Guan Eng atau Sri Khalid atau Mayakub. Dia tipu bagi pihak UMNO. Sekarang ini umpamanya di Sabah, petisi pilihan raya yang kita buat dakwaan di mahkamah, ada senarai 62,000 orang asing, warga asing yang diberi kad biru yang mengundi. Senarai nama daerah mengundi itu ada. Dalam RCI, Royal Commission of Inquiry, baru-baru ini Sabah, sudah 11 orang buat pengakuan. Kami diberi dengan alasan kami dilahirkan di Sabah. Tapi bila ditanya oleh pengurusi, kamu dilahirkan ke mana? Dhaka. Kamu di mana? Peshawar. Tegang-tegang. Bukti itu digunakan untuk lawan di mahkamah. Tapi saudara, apakah mahkamah yang boleh putuskan? Tidak. Yang akan putuskan itu mahkamah rakyat. Ini kita kena faham. Mahkamah rakyat yang akan putuskan. Pilihan raya ini suara rakyat. Bukan sakat 1-2 kawasan ditipu. Di Batu Pahat, ya, Datuk Idris Dauzi menang. So yang tak ada penipuan, ya. Siapa yang mengundi tanpa guna dakwah kekal? Mengundi dan guna dakwah kekal. Semua orang yang guna dakwah kekal itu ditipu belaka. Orang UMNO tak buat aku reza. Ya, kamu bodoh nak reza, itu hak kamu. Tapi saya nak tanya sebagai seorang Muslim, seorang Melayu, seorang rakyat Malaysia, benar atau tidak dakwah kekal itu ikut undang-undang? Janji SPR, janji Perdana Menteri dan Menteri, janji di Parlimen bahawa dakwah kekal itu akan kekal untuk beberapa hari. Benar atau tidak dakwah itu basuh dengan mudah dan akan hilang? Semua tahu. Tengok Najib dengan Rosmah, lepas mengundi, nah, tunjuk tangan. Rosmah lagi lama, dah nampak semua sekali. Ya, nampak hitam. Betul. Kemudian lepas itu malam Isyihad BN menang, Najib, Rosmah doa. Nampak tak dakwah kekal? Tak ada. Dah hilang sudah. Datuk Najib dan Rosmah pun tahu dakwah itu tidak kekal. Bagaimana kamu menjadi pemimpin negara ini dan izinkan penipuan ini berlaku di atas jutaan rakyat? Sudah, kita boleh bagi banyak lagi. Di balik pulau, kertas undi dikeluarkan 180. Bila masa kira, kertas itu jadi 300. Undi pos, saya tak salahkan polis tentera undi awal, seperti mana Surah As-Sabu kata. Ada ramai, termasuk di Perempatan Pau. Tua, ada polis mengatakan kepada saya, alhamdulillah Datuk, kami dah mengundi 90-95% sokong Datuk. Ada kata betul ya? Betul Datuk. Ada yang kata wallahi, betul, sumpah kami menyokong. Sudah 90-95%. Kemudian bila kira 5 hari kemudian, bukan 95% sokong 95% sokong BN, saya dapat 5%. Jin tolong ubah ketahui. Sudah, orang tanya, orang UMNO ada 3 kerat, pemuda UMNO perkasa kata UMNO, sudahlah, dah kalah lah. Siapa kata kalah? Hukum mana di dunia ini mengatakan dukungan rakyat 51% itu kalah, dukungan rakyat 47% itu menang? Kalau kita kalah ikut peraturan, saya dah umumkan, saya undur, serah barisan kedua pimpinan, kita ambil alih. Banyak tempat kerja di Malaysia memang tak ada. Lebih banyak universiti luar negara. Saya terima. Soalnya sekarang kita menang. Sudah, kita menang. Ini yang jadi pemerintah sekarang ini tidak sah. Penipuan terang-terang. Sebab itu rakyat buka mata,
Dan dunia luar buka mata. Parlimen Eropah 2 minggu yang lalu bahaskan FTA, Free Trade Agreement dengan Malaysia. Usul di Parlimen Eropah mengatakan oleh kerana isu pilihan raya belum selesai, kita tangguh rundingan ini sehingga diselesaikan tuduhan penipuan besar-besaran yang berlaku di Malaysia. Itu di Eropah. Turki Perdana Menteri bercakap dengan saya. Dia kata dia bingung, dia tak boleh faham. Presiden SBI walaupun dia tak mau campur urusan dalam negara, dia panggil saya dan dia kata, saya mau tahu curangnya itu tak mana. Aduh, parah rupanya. Sudah, mana nak letak muka pemimpin-pemimpin kita. Dari situ, Bali, saya diterbangkan dengan jet pribadi. Jet kerajaan. Jadi isu masih baik lepas beliau. Saya pergi ke Jakarta. Ada sidang media di Jakarta tadi, dan orang nak tahu, saya bagi penjelasan. Malam tadi saya dipanggil dijemput Datuk ada Yusof Kala, mantan wakil presiden. Dia jumpa Datuk Najib, dia jumpa saya. Utusan kata dan TV3 kata Anwar tak pegang pada janji. Dan Anwar kata kalau siapa menang kita terima. Saya peringatkan Yusof Kala, apa dia persetujuan kita? Persetujuan kita yang diterima oleh Pakatan Rakyat apa dia? Kempen beretika. Ada ruang media untuk semua parti bersuara. Kempen di televisyen dan utusan dan media tidak boleh menghina, memfitnah, menyerang pribadi. Saya nak tanya saudara, apa TV3 patuh peraturan ini? Ada ruang kita untuk bercakap 10 minit di televisyen? Ya, tidak berlaku. Siapa yang khianat perjanjian ini? Yang kedua, pilihan raya harus bersih dan adil. Indonesia istilahnya pemilu harus jujur dan adil. Kita kata pilihan raya bersih dan adil. Mana bersih? Pada masa saya ini sebelum penamaan calon lagi, saya terangkan kepada Pak Yusof Kala, ini kira saya pilihan raya senarai pun belum jelas. Maka betul. Kalau anda ini semua diterima, kita kata iya, siapa menang kita terima lah. Tapi syarat ini tidak pernah dipatuhi. Sekarang ditanya, mengapa tak boleh rekonsiliasi, muafakat kerjasama? Saya kata kerjasama boleh, selesai dulu kes penipuan ini. Saya beritahu kepada Presiden SBY, Bapak, kami ini bukan darah muda. Kami pun tahu keperluan untuk jaga keselamatan negara. Kami tahu kelangsungan pertumbuhan ekonomi Malaysia memerlukan keadaan yang stabil. Jadi soal kerjasama dengan siapa saja mungkin. Tetapi saya kata, selesaikan soal curang ini dulu. Nak tunggu pilihan raya 14 Pak Sabu kata sampai kiamat tak akan menang kalau tipu macam ini. Kalau perangai pimpinan SPR itu macam Wan Ahmad, memang tak layak menjadi pimpinan SPR. Ya. Bagi budak tingkatan 5, bagi tahu budak tingkatan 5 projek nih, bagi tahu kat dia, kamu kena lukis ini tapi kena guna dakwat kekal. Pergi beli dakwat kekal, dakwat hitam sebagai syarat dalam ujian. Budak tingkatan 5 ini pun cerdik. Dia boleh beli dakwat kekal sebab apa? Niat dia bukan menipu. Tapi kalau kamu bagi jutaan ringgit kepada SPR mewakili UMNO, beli dakwat kekal pun tak mungkin. Sebab apa? Nawaitu penipu, kerja curang, menipu rakyat. Orang ini harus dihumbang dalam penjara. Itu sudah. Di mana-mana negara lain, bila orang mengkhianati amanah, tempatnya itu dakwah di mahkamah. Ini dah disanjung, dipertahan oleh Datuk Seri Najib. Kemudian kita bincang apa? Selesai, sudah apa? Kamu curi tanah aku, kamu ambil rumah aku, kamu curi belian cincin aku tak curi. Kamu ambil motor aku,
Dan rampai-rampai semua. Sudahlah, marilah kita berdamai. Saya kata boleh berdamai. Bagi balik putra aku. Serahkan balik tanah aku. Mana kita damai? Sallu ala Nabi. Tak apa. Ini kita kena faham. Itu sebabnya mengapa saya ambil kesempatan menemui. Tapi saya enggak satu pukul rata. Karena selama ini walaupun saya ada pertemuan dengan Presiden SPY, tidak pernah ada pertemuan langsung empat mata begitu. Karena dia nak jaga perasaan kerajaan Malaysia. Dari wakil presiden, timbalan presiden sampai menteri-menteri saya berjumpa. Tapi inilah kali pertama kerana liputan di Indonesia meluas sekali mengenai penipuan pilihan raya yang dianggap curang. Dan sudah ini isu